Memang ada lah. Sebab sebenarnya kita tak boleh cerita. Kalau kita bercerita nampak dia automatik dia naik macam tu kan. Hanya pengalaman. Dia maybe ada something, gangguan ke. Sebab aku nak cerita pun cerita benda yang orang kata ada gangguan. Bel lah. Tu, tekan subscribe tu. Bukan susah pun. Alamak. Ish. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, Nadi M Dino Channel. Okay, so kita minum air sekejap. Sekejap kita test mic dulu sabar jap. Okay, mic pun dah bercakap, dah berfungsi. Nak tahu tak, sebenarnya aku dah take video ni, dah shoot video ni dah 4 kali, 5 kali. Nak dekat 5 kali, dia tadi mic tak berfungsi. Ada something kot. Sekejap tengok dulu mic ni berfungsi ataupun tidak. Okay, mic pun dah berfungsi. Apa lagi? Dia maybe ada something, gangguan ke. Sebab aku nak cerita pun cerita benda yang orang kata ada gangguan. Kita minum lagi air. Sebab dari tadi aku bercakap, benda tak orang kata tak dengar suara. Sekarang pukul 2.30 petang ke pagi. Aku nak cerita pun bukannya aku nak buat malam. Ini pagi, siang kot. Kan? Jadi, jom kita mulakan cerita kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, Nadi M Dino Channel ataupun Nadi M Dino. Sebab nama YouTube aku dah tukar sebab kelas online punya pasal. Kelas online punya, yelah, terpaksa tukar kepada nama Nadi tu. Tapi Nadi M Dino pun still lagi nama aku, Nadi M Dino Channel kan, still lagi nama aku. Tapi disebabkan lecturer suruh tukar, kita tukar je. Okay, betapa panjangnya aku membebel tadi. Okay, jadi bebel punya cerita tak jalan rupanya mic kita. Sakit pula kita. Okay, jadi macam ni. Kepada yang masih baru dalam YouTube channel aku nak mengucapkan selamat datang ke Nadi M Dino Channel. Dan silalah subscribe YouTube channel aku. Sekarang aku nak fokus. Sebab waktu PKP kan, kita ada nak buat apa kan. Jadi aku nak fokus untuk buat video. Daripada tahun lepas, start PKP aku kata aku nak fokus. Kau rasa? Bayangkan. Maybe sebab nak edit itu malas kot. Jadi jom, kepada sesiapa yang baru, selamat datang. Silalah subscribe YouTube channel saya, Nadi M Dino. And then like dan komen dan juga share segala video-video saya yang korang rasa best. Lepas tu, kalau korang rasa tak best ke, korang rasa konten saya tak menarik ke, konten Nadi ni tak menarik ke kan, korang boleh komen, suruh korang suggestkan lah konten apa yang sepatutnya Nadi boleh buat ke apa ke kan. And then after that, share kepada kawan-kawan anda. Yang saya ni masih lagi baru dalam YouTube. Share kepada kawan-kawan anda. Suruh like dan subscribe, okay. And then kepada yang setia menonton YouTube channel saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana masih setia dengan Nadi M Dino Channel. Terima kasih. Sebab kurang lah, Nadi sekarang baru capai 86 subscriber dan alhamdulillah view Nadi pada satu video Nadi, view dia telah naik 1k subscriber, 1k views. Terima kasih dekat korang. Suka sangat kat korang ni. Sayang. Okey, jadi topik kita hari ni ialah okey, dengar tak tadi cerita pasal kisah seram. Okey, dia macam ni. Sekejap. Okey, dia bercerita macam ni. Cerita dia aku dapat inspirasi nak buat video macam ni. Kisah seram
Sebab aku tengok Hezman Uzi punya video baru dekat dalam YouTube 17 jam yang lalu dia upload. Aku baru tengok. Bercerita tentang Uncle Sister. Okay guys, Uncle Sister. Jadi macam ni. Cerita dia yang dalam Hezman Uzi punya channel, diorang berkongsi pengalaman. Maknanya Hezman Uzi dengan Hanan berkongsi pengalaman diorang tentang kisah-kisah seram yang diorang pernah lalui. Yang Hanan ni, yang korang, yang mana yang tak tahu, Hanan ni dia ada deria ke-6, di mana dia boleh nampak makhluk gaib, makhluk halus yang orang lain tak boleh nampak. Maknanya penglihatan dia tiada had. Tu orang panggil mata tak berhijab. Maknanya mata yang orang kata tak ada gap, tak ada pagar, yang dia boleh terus nampak benda-benda yang makhluk halus. Jadi pengalaman ni terdiri pada aku sendiri. Okey. Jadi ni kisah aku, kisah Nadi sendiri, di mana Nadi dianugerahkan untuk nampak benda-benda yang orang lain tak boleh nampak lah, orang kata, untuk menceritakan pengalaman Nadi. Jadi Nadi berceritalah dekat dalam ni. Ni orang kata pertama kalinya Nadi bercerita tentang seram, kisah seram dalam YouTube dia. Selama ni YouTube dia banyak cerita, banyak vlog hari raya, lepas tu vlog, orang kata travel vlog, pergi orang kata mall-mall baru kan. Tapi disebabkan PKP tak boleh nak berjalan macam tu, kita cari konten lain pula untuk kita meneruskan YouTube kita je. Jadi kisah dia bermula pada tahun 2019. Berangan pula. 2019, 13 tahun yang lalu. Time tu Nadi umur 9 tahun. Bukan 19 tahun, 9 tahun. Budak kecil lagi kan. Nadi mula nampak something yang Nadi rasa macam orang kata hanya Nadi je yang nampak. Dalam family Nadi hanya Nadi je yang nampak time tu. Seawal usia 9 tahun, masih budak kecil. Orang lain tak nampak, orang dewasa tak nampak, orang remaja tak nampak kan. Hanya Nadi yang budak kecil yang nampak tau. Jadi Nadi rasa macam orang kata, apa yang Allah nak tunjukkan sebenarnya, macam tu. Rupanya ada something lah yang berlaku dalam, orang kata, family Nadi ni ada something yang berlaku. Sebab family Nadi ni dia, orang kata, mak ayah Nadi buka bisnes. Even mak ayah Nadi kerja kerajaan, diorang tetap buka bisnes untuk sumber pendapatan lain, maknanya pendapatan sampingan. Jadi maybe dari situ adalah orang yang tak suka dengan, orang kata, kejayaan mak ayah Nadi untuk buka bisnes kan, macam tu kan. Jadi time tu pula bisnes pula tengah naik pula kan time tu. Jadi diorang tak suka, maybe diorang adalah orang kata hasad dengki kan, semua tu faham-faham je lah kan. Kita orang Melayu ni, orang cakap bidalannya orang Melayu ni tak lekang dengan hasad dengki, dengan hati busuk, semua tu tau. Jadi diorang tak berpuas hati melihat kita orang punya kebahagiaan, orang kata kejayaan family kita orang macam tu. Disebabkan tu diorang tergamak melakukan syirik macam ni tau. Jadi diorang hantar something macam tu. Maknanya time tu Nadi umur 9 tahun, Nadi first nampak adalah susuk makhluk budak bermain dalam bilik. Tiga orang budak bermain dalam bilik, orang kata. Dekat atas katil diorang main anak patung macam tu. Time tu Nadi daripada ruang tamu nak ke dapur untuk, orang kata, nak ambil something lah kat dapur. Maybe air tak silap Nadi time tu berlaku kot. Entah, Nadi pun dah lupa sebab dia 13 tahun yang lalu. Nak ambil air dekat dapur. And then waktu time nak ke dapur tu tak nampak apa-apa. Maknanya daripada dapur nak ke ruang tamu tu, maknanya kita nak patah balik daripada dapur ke ruang tamu tu, Nadi dah mula nampak susuk 3 orang budak bermain dalam bilik, atas katil main anak patung macam tu. Jadi kita budak, kita jadi rasa macam takut lah sebab family kita semua kat depan. Lepas tu lagi satu, tak ada pula saudara mara datang. Mana ada saudara mara Nadi datang dekat rumah? Tak ada. Time tu memang kita orang, time tu dah malam pun.
apa ni Astagfirullahaladzim, sorry. Balik pula. Apa ni? Jadi dalam keadaan yang takut macam tu, kita bergegas ke depan dengan keadaan yang takut dan juga orang kata terkejut tau. Memang reaksi muka lepas tu menggigilnya tau. Jadi mak ayah Nadir ni perasan kenapa anak dia macam tu, kenapa Nadir macam tu. Jadi diorang tanya, Angah kenapa macam tu kan. Jadi Nadir ambil masa kejap untuk bertenang semua tu. Nadir pun bercerita lah yang Nadir ada nampak makhluk tiga orang budak permainan anak patung dalam bilik atas katil macam tu. Jadi diorang macam betul ke macam ni kan. Jadi esoknya tu kita pergi berubat, nak dapatkan kepastian betul ke Nadir boleh nampak benda-benda ni ataupun hanya orang kata biasa. Kadang-kadang budak kalau nampak kan diorang rasa macam mainan, macam orang kata halusinasi, hayalan macam tu tau. Macam hayalan, orang kata member hayalan kan. Kita dulu kecil-kecil kan kita ada orang kata kawan hayalan untuk ajak kita bermain macam tu kan. Contoh macam kita main anak patung, kita bercakap dengan anak patung macam tu tau. Macam tu. Jadi diorang ingat macam tu. Jadi diorang bawa lah Nadir pergi jumpa orang untuk berubat. Tapi kita orang berubat bukan kita jumpa bomoh ke apa, tak. Kita orang tak pernah jumpa bomoh. Kita orang jumpa orang yang betul lah, orang yang menggunakan ayat Al-Quran. Maksudnya time berubat tu orang yang ubat Nadir tu pun ubatlah Nadir. And then after that diorang bagi orang yang ubat Nadir tu bagi tahu kat mak bapak Nadir, parents Nadir, yang memang betul Nadir ni boleh nampak something, yang diberikan kebolehan oleh Allah untuk nampak benda-benda macam ni. Tentu kita jadi macam zaman kanak-kanak kita macam terganggu sikit lah. Kalau orang lain kan zaman kanak-kanak kan penuh dengan riang ria kan. Tapi Nadir zaman kanak-kanak penuh dengan ketakutan. Bukan ketakutan orang kata kena dera ke apa, tak. Bukan. Ketakutan nampak benda-benda yang tak sepatutnya Nadir nampak. Lepas tu okey, tadi dia automatic terberhenti, tak tahu kenapa. Macam tu jugalah dengan video-video sebelum ni tadi, sebelum Nadir rakam yang ni. Nadir dah rakam juga video-video yang lain. Jadi macam tu juga dia berhenti. Lepas tu mic tak berfungsi macam tu. Okey, jadi lepas tu berlakulah kerap kalinya Nadir nampak benda yang orang kata sepatutnya yang nampak. Time tu tuition tak silap, tuition rumah Nadir ni dia simpang 3. Rumah Nadir depan simpang 3 tau. Jadi memang orang kata, orang cakap lah rumah yang depan simpang 3 ni tak elok. Jadi kita tak tahu benda tu betul ataupun tidak kan. Jadi apa ni lah dah macam ni okey, pergi tuition dalam pukul 7.30 macam tu lepas maghrib kan. Pergi tuition bahasa Inggeris dekat rumah teacher. Rumah teacher tu taman sebelah tau. Jadi dia guna tu lah jalan simpang 3 tu kan. Nadir pun nak akses lah jalan tu. Maknanya lepas daripada tuition tu lah berlakunya satu kejadian di mana Nadir nampak satu lembaga hitam besar berbulu depan rumah. Tentu mak ayah Nadir ada dekat depan rumah. Diorang tengah kemas lah halaman rumah time tu. Macam bergotong royong lah macam tu kan, dengan si keluarga Nadir yang lain, macam adik-adik Nadir yang lain kan. Jadi Nadir nampak, Nadir terus bergegas naik basikal ni, kayu laju-laju sampailah masuk dalam pekarangan rumah dekat porch kereta tu. Nadir cakap dengan mak Nadir macam pelik lah, kau ni macam kena kerja. Mak ayah Nadir lah cakap, kau ni macam kena kerja hantu je lah, macam tu tau. Jadi Nadir cakap dengan mak ayah Nadir, takut macam tu tau, takut. Lepas tu mak ayah Nadir kata, kenapa pula takut? Lepas tu Nadir pun cakap lah, Angah nampak tu ada kat depan rumah tu besar. Terus automatik jiran-jiran rumah kita orang ni, jiran Nadir, orang kata satu Malaysia lah. Sebab jiran sebelah kanan Nadir, kiri Nadir orang Cina. Jiran sebelah kanan pula orang India. Orang India ni dari jual anjing pula, bela anjing tau, anak anjing. Jadi anak anjing ni, kalau korang tahu, anjing ni dia ada penglihatan, orang kata dia boleh nampak setan dengan hantu tau. Haiwan ni dia boleh nampak. Macam anjing dia boleh nampak benda-benda macam tu dengan kucing. Ayam pula dia nampak malaikat
turun dari langit tu dia boleh berkokok pagi-pagi tau, sebab dia nampak malaikat turun. Kucing dia boleh tahu kehadiran makhluk-makhluk halus. Lepas tu kalau ikan puyuh, dia pun boleh tahu kehadiran makhluk-makhluk halus dalam rumah. Jadi anjing sebelah rumah tu, dia after that Nadia cakap, Nadia nampak benda tu, automatik dia terus au panjang tau. Kita orang bila dengar macam tu, kita automatik kita akan cakap ada benda dekat depan rumah, ada benda ni macam tu tau. Jadi sekarang pun tengah cerita pun memang ada lah, sebab sebenarnya kita tak boleh cerita. Kalau kita cerita nampak dia automatik dia naik macam tu kan. Hanya pengalaman je. Tak boleh. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Lepas tu kita layan sekejap ya. Cerita-cerita sekejap. Tak boleh lah. Kita kena ada side sound sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penolongkan tak boleh. Jadi tak boleh macam orang kata ada ni. Macam ada gangguan sekejap. Jadi kita nak kongsi pengalaman. Kongsi pengalaman je. Okey. Jadi apa ni lah? Depan rumah. Jadi automatik anjing depan rumah tu, anjing sebelah anjing jiran Nadia tu, dia terus au macam tu tau. Jadi kita orang ni automatik terus bergegas masuk dalam rumah. Macam Nadia dah basuh kaki semua tu. Tapi sebelum masuk rumah, Nadia baca dulu ayatul kursi. Orang kata sebagai pendinding lah, jangan bagi benda tu masuk. Jadi pun masing-masing masuk, dah basuh kaki semua tu, masuklah dalam rumah. Esoknya kita orang pergi berubat lah. Tak pastilah esoknya, sebab benda ni dia berlaku 13 tahun yang lalu. Jadi rasa macam dah lama sangat tahu baru Nadia nak bercerita. Pergi berubat, orang cakap memang betul ada benda depan rumah macam tu tau. Maknanya benda tu diorang tu bagi tahu. Nadia pun ceritalah ada susuk lembaga yang macam ni lah. Dia hitam, lepas tu dia berbulu, lepas tu dia besar. Lepas tu orang tu cakap, oh ni bahaya, dia kata macam tu, ni hantu raya, dia cakap macam tu tau. Lepas tu sebelum kejadian tu, maknanya Mak Nadia, orang kata dia mak ayah Nadia tengah basuh-basuh kat depan tu, sebenarnya diorang dah nampak ada tai, ada orang berak tau macam tu, ada tai manusia. Jadi kita orang fikir maybe mak pit ke apa ke kan. Jadi orang kata takkanlah orang gila ke, orang gila pun tak ada berak mata rata. Sedangkan orang waras pun takkan nak berak macam tu kan, berak depan rumah orang kot, gila apa kan. Jadi automatik mak ayah Nadia pun cerita dekat orang yang ubat tu. Dia kata diorang nampak ada tai manusia tapi warna coklat. Dia nak kata lembik macam aiskrim tu, faham tak? Aiskrim McDonald, aiskrim McD tu yang orang kata yang cokotop tu kan, yang daripada mesin tu nak turun tu, macam tu tau. Dia punya lembik dia macam tu. Jadi cerita orang tu cakap, oh ni hantu raya Jawa Kondoro macam tu tau. Jadi rasa macam orang kata apa yang Nadia cerita tu betul. Tahu maknanya apa yang Nadia nampak ni betul berdasarkan pengalaman Nadia semua tu tau. Jadi orang kata yang tu satu hal. Okey, lepas tu selama berada dalam rumah tu, rumah kita tu macam rumah berhantu. Orang kata ada dengar bunyi guling, ada dengar apa ni, orang tutup pintu, gedegang macam tu. Lepas tu dengar bunyi pintu nak tutup macam tu. Semua macam tu tau. Jadi rasa macam tak selamat lah, orang kata macam keadaan ketakutan. Zaman kanak-kanak Nadia penuh dengan ketakutan dengan benda-benda macam tu. Jadi sampailah orang kata ada satu hari tu Nadia pernah nampak benda berbungkus lompat daripada ni bilik mak Nadia, dia ada tingkat second tau. Tingkat second
daripada satu tingkat segen kepada tingkat segen yang orang kata tingkat segen ada 4 tingkap tau, 4 daun tingkap. Daripada daun tingkap yang pertama dia lompat pergi ke daun tingkap yang terakhir, yang keempat tu, dalam satu lompatan je. Kau rasa macam mana? Sedangkan kita manusia pun tak boleh sejauh itu. Sedangkan orang kata ini dia yang boleh sejauh tu. Itu kali pertama Nadir nampak dia macam tu. Lepas tu pergi berubat sampai satu tahap Nadir nampak dalam bilik ni paling dahsyat orang cakap dalam sepanjang kita orang beragan rumah tu, ni yang paling dahsyat. Nadir nampak batu nisan lompat-lompat dekat dalam bilik tu. Bilik kakak Nadir lompat-lompat. Aku bayangkan batu nisan lompat-lompat in real mata. Time tu bapak Nadir pun ada, time tu ada sekali dengan Nadir. Dia kata lompat-lompat, Nadir cakap lompat-lompat. Esoknya pergi berubat, dia cakap betul lah, orang tadi tabur tanah kubur macam tu tau.